Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 7 ingin membentangkan projek kumpulan kami mengenai satu syarikat pemprosesan cokoja iaitu NIMS Adelasia Syndrome. Assalamualaikum. Ini adalah ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 6 orang ahli. Yang pertama adalah Nur Syazanani, Nur Suhaida, Siti Nur Atika, Nur Adila, Nur Mahira dan Nur. Ini adalah ahli profil syarikat. NIMS Adelasia Syndrome Berhad ialah sebuah syarikat produk coklat yang menghasilkan berbagai variasi cokoja yang mana pada mulanya hanya diusahakan secara kecil-kecilan sahaja. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 2014 dan diusahakan oleh seorang usahawan wanita berjaya yang bernama Tengku Nurhani binti Tengku Osman atau lebih dikenali sebagai Kak Nim. Di sini kita boleh melihat di mana nama produk NIMS ini diambil dari namanya sendiri iaitu Hanim menjadi NIMS. Kak Nim memulakan perniagaannya semasa dia masih menuntut di Universiti Malaya. Premis perniagaan NIMS Adelasia Syndrome Berhad beralamat di 93 Jalan Perindustrian Jalan Kasban Pat/Q8 Kawasan Perindustrian Meru Selatan 41050 Kelang, Selangor. Produk ini sangat popular bukan sahaja di kalangan kanak-kanak dan remaja, malahan ia juga popular di kalangan orang dewasa. Resipi cokotap ini sesuai dimakan ketika waktu lapang, menonton televisyen, mengulang kaji pelajaran dan banyak lagi. Buktinya sehingga hari ini, produk NIMS mempunyai lebih 500 ejen stok di seluruh Malaysia, Thailand, Brunei dan Singapura. Mereka membuka banyak peluang pekerjaan untuk para suri rumah dan pelajar, di mana mereka boleh menjana pendapatan sampingan yang lumayan dengan hanya mempromosi dan menjual produk NIMS ini walaupun hanya memerlukan modal yang sedikit. Seterusnya adalah prestasi keuangan syarikat. Secara umumnya, berlaku peningkatan jualan dan untung ghasal syarikat NIMS Adelasia pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Pada tahun 2019, jumlah jualan adalah 50 juta dan telah meningkat kepada 75 juta pada tahun 2022. Untung bersih pula adalah 29 juta pada tahun 2019 dan telah meningkat kepada 56 juta pada tahun 2022. Peningkatan keuntungan ini dari tahun ke tahun menunjukkan potensi perniagaan ini mampu berkembang dengan lebih maju bagi masa hadapan. Hal ini sekaligus menunjukkan sistem pengurusan syarikat ini diuruskan dengan baik serta mampu bertahan lebih lama dan kawalan kos produk perniagaan mampu dikurangkan. Seterusnya adalah operasi penghilangan produk. Syarikat merupakan proses pembuatan NIMS Adelasia. Untuk input bahan, terdapat 4 jenis bijirin dan juga coklat. Untuk input alatan, terdapat bekas. Dan untuk proses membuatnya, yang pertama, memanaskan bijirin tanpa minyak di dalam kuali selama 3 hingga 4 minit sehingga garing. Yang kedua, biarkan ia sejuk dalam mangkuk selama 5 minit sebelum dimasukkan ke dalam bekas. Yang ketiga, setiap bekas yang sudah diisi dengan bijirin akan ditimbang bagi memastikan semua bekas memiliki berat bersih yang sama. Yang keempat, masukkan minyak masak ke dalam mangkuk sebelum memasukkan coklat bar. Yang kelima, isi 1/3 periuk dengan air dan biarkan ianya mendidih. Yang keenam, biarkan coklat sebentar sejuk selama 20 hingga 25 minit. Yang ketujuh, tuangkan coklat yang telah dicairkan di atasnya. Untuk output pula, NIMS Adelasia. Berikut merupakan proses pembuatan NIMS Adelasia. Untuk input. Amalan sistem pengkosan perniagaan kokotak. Penentuan kos pengeluaran bagi kokotak berikut adalah berdasarkan standard unit pengeluaran berdasarkan batch yang berjumlah 5,000 bekas. Pengeluaran tidak akan dilakukan di bawah kuantiti minimum 1,000 bekas. Kos bahan mentah berdasarkan kadar pratentu yang telah diterima pakai agak sekian lama. Kadar pratentu ini akan sentiasa diselaraskan dengan kenaikan harga bahan mentah dan kos buruh dan ini turut memberi kesan kepada pelarasan kuantiti setiap bekas dari semasa ke semasa. Sistem pengkosan produk yang diamalkan oleh NIMS Adelasia ialah sistem pengkosan standard yang biasa diamalkan oleh industri mikro dan kecil. Jadual 1 menunjukkan kos bahan, buruh dan overhead berdasarkan kadar pratentu yang telah diaplikasi oleh NIMS Adelasia. Penentuan kos dijalankan bagi setiap batch dengan kos bahan adalah sekitar RM9,702.20 per batch. Pengeluaran adalah RM9,500 per batch dan overhead berjumlah RM9.34 per batch. Jumlah kos produk per batch adalah RM19,211.54 per batch ataupun RM3.84
per bekas. Dalam jadual 2 bagi margin keuntungan setiap bekas, kadar margin keuntungan bagi setiap bekas adalah bergantung kepada unit jualan. Harga jualan bagi pesanan melebihi 24 bekas adalah RM9.50 per bekas, iaitu 391% margin. Manakala harga jualan bagi pesanan kurang dari 24 bekas adalah RM15, iaitu 247% margin. Kos pengangkutan, pentadbiran dan promosi dicas kepada akaun untung rugi dan bukan dimasukkan ke dalam kos overhead produk. Gambar rajah 3 menunjukkan komponen kos produk bagi Kokotak. Dari segi peratusan, kos bahan adalah paling tinggi iaitu sebanyak 48%, diikuti oleh kos overhead 6% dan kos buruh sebanyak 46%. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai teori dan amalan dalam pengukusan produk. Teori ini adalah satu cara untuk memahami kos untuk menghasilkan sesuatu. Ia membantu mereka memahami jumlah wang yang mereka belanjakan dan selepas itu, beliau boleh lakukan untuk menjimatkan wang. Sebagai contoh, menurut Kak Nin, pengasas NIMS Adelicious, kos setiap kelompok akan sentiasa seiring dengan peningkatan bahan mentah. Pengukusan standard ialah satu lagi alat untuk peniaga kecil berdaya saing. Dengan menggunakan pengukusan standard, NIMS Adelicious boleh memastikan bahawa pelanggan mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang mereka bayar dan bil adalah tepat. Pengukusan piawai ialah kaedah belanjawan kos yang menggunakan kos yang telah ditetapkan untuk bahan, buruh dan overhead untuk mengira kos pengeluaran produk atau perkhidmatan. Dengan cara ini, NIMS Adelicious boleh menjadikan produk mampu milik kepada pembeli sambil memastikan kos yang tepat. Ia juga memastikan NIMS Adelicious boleh mencari kaedah pembelanjaan yang lebih cekap. Seterusnya, untuk kos buruh langsung, setiap bekas NIMS Kokotak dibuat oleh pekerja syarikat itu sendiri. Satu bekas produk mengambil masa lebih kurang 9 minit dan setiap pekerja dibayar sebanyak RM8 sejam. Untuk unit yang akan dihasilkan bergantung kepada pengeluaran, iaitu pada Januari sebanyak 360,460 unit, bulan Februari sebanyak 360,540 unit dan untuk bulan Mac sebanyak 390,620 unit. Jumlah kos buruh langsung pada bulan Januari sebanyak RM468,552, pada bulan Februari sebanyak RM468,648 dan pada bulan Mac sebanyak RM468,744 yang membawa jumlah kepada. Seterusnya, untuk kos buruh langsung, untuk kos overhead pula, syarikat NIMS Adelicious memutuskan untuk memperuntukkan overhead berubah berdasarkan RM5 setiap jam buruh langsung dan overhead tetap sebanyak RM14,000 sebulan. Susut nilai ke atas cerita kilang sebanyak RM6,000 setiap bulan dimasukkan ke dalam overhead tetap. Bagi jam buruh langsung yang telah didapati daripada belanjawan buruh langsung, pada bulan Januari sebanyak 58,569 jam, pada bulan Februari sebanyak 58,561 jam dan pada bulan Mac sebanyak 58,563 jam. Jumlah kos overhead pada bulan Januari sebanyak RM306,845, bulan Februari sebanyak RM306,905 dan pada bulan Mac sebanyak RM306,965. Yang untuk kos overhead pula, syarikat NIMS Adelicious memutuskan untuk memperuntukkan. Seterusnya, cadangan penambahbaikan. Seterusnya adalah cadangan penambahbaikan. Berikut merupakan cadangan yang boleh dilakukan oleh syarikat untuk meningkatkan prestasi syarikatnya. Yang pertama, menyediakan rekod kewangan dan cukai dengan baik dari awal perniagaan. Yang kedua, mengamalkan sistem pengkosan yang mengikut piawaian iaitu dengan lebih sistematik dalam mengambil kira analisis. Yang ketiga adalah kekal konsisten dengan cara menggunakan kos pemasaran percuma iaitu secara atas talian sahaja. Dan yang keempat adalah menambah pembelian mesin seiring dengan kapasiti permintaan produk. Yang kelima adalah syarikat hendaklah membuat pembelian bahan mentah secara pukal. Dan yang terakhir adalah syarikat boleh menyediakan satu laman sesawang rasmi bagi produk bertujuan untuk memaparkan maklum balas terhadap produk.